Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat sejahtera. Alright, untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar dan saya akan tunjukkan pada awak chapter yang seterusnya dalam fizik, iaitu chapter 5, electronics, daripada tajuk ataupun bab 5 tajuk elektronik. Untuk video kali ini saya akan pecahkan kepada dua bahagian, just to show you 5.1, which is the subtopic of electron. Okay, dalam tajuk elektron ni sebenarnya awak mengkaji how electron behave. Okay, saya pasti awak dah kenal apakah yang dipanggil sebagai elektron, sebab ia adalah ulangan ataupun basic kepada not even physics, bahkan sains. Dalam sains pun awak dah belajar apakah itu elektron, apakah sifat-sifatnya, berapakah even jisimnya, awak ada belajar dalam kimia kan. For the point of view of physics in form 5, awak akan belajar beberapa perkara. Some of them mungkin awak dah tahu, some of them adalah addition. Okay, addition ataupun pengetahuan barulah. So saya sediakan di sini beberapa learning objektif untuk video ni. So untuk video ni, supposedly we are going to investigate the process called thermionic emission. Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan suatu proses yang dinamakan sebagai thermionic emission, ataupun bahasa Melayu saya tak pasti thermionic emission, satu benda. And what is cathode ray? Apa itu dipanggil sebagai, apakah yang dikenali sebagai cathode ray ataupun sinar katod. Sinar katod tu apa? Katod mungkin awak pernah dengar kan, tapi cathode ray, what is cathode ray? And then the next part will be to investigate the effects of magnetic field. Kita nak tengok kesan magnetic field, kesan medan magnet, and electric field on cathode ray. Selepas kita kenal apa itu cathode ray, siapakah cathode ray, apakah sifat-sifatnya, kita nak tengok apa kesan bila cathode ray tu kita dedahkan kepada medan magnet dan medan elektrik. Dia jadi apa? Apa kesan terhadap cathode ray tersebut? And the last part of this video, maybe in part 2, saya akan tunjukkan the how we can calculate the velocity of electron in a cathode ray tube. Okay, velocity of electron in the cathode ray tube. Nanti kita cerita mana datang pula perkataan elektron tu. Kan mula-mula kita duk belajar cathode ray, akhirnya elektron datang pada mana? Okay, slowly kita akan investigate bersama-sama. So, sebut saja berkaitan dengan cathode ray tube, let me introduce a little bit of throwback. Okay, sikit imbas balik daripada pengalaman daily life awak. Okay, saya tak pasti sejauh mana awak pernah tengok objek yang saya paparkan ni. Okay, but some of you, especially saya dan juga the older generation, pernah come across this thing. Okay, screen komputer ataupun screen television yang saiznya bukan macam nipis seperti mana yang awak nampak sekarang. TV yang besar tu, TV kalau awak balik kampung, bukanlah kita menghina orang kampung, bukan tapi biasanya orang lama-lama, generasi yang lama-lama, atuk nenek awak tu masih ada lagi dekat rumah dia. Itu maksud saya, bila awak balik kampung tu tengok TV, besarnya TV ni, bila cuba nak angkat tu bapak berat kan. Itu dipanggil sebagai CRT monitor. CRT is singkatan kepada cathode ray tube. Ia adalah sebuah monitor yang prinsip asasnya ataupun image yang dipaparkan pada skrin itu datang daripada suatu tube yang dipanggil sebagai cathode ray tube. Okay, cathode ray tube. So kalau dulu awak duduk di MR Selangor, for the
Maybe dalam 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas, kita masih lagi ada komputer yang dipanggil sebagai CRT tube, CRT screen ataupun CRT monitor yang besar ni, yang berat ni. Dulu monitor macam ni, tak seperti sekarang. Sekarang kita ada LCD, LED, plasma dan sebagainya. Mungkin ada yang baru lagi kot kan. So ini dia punya cross section dia. Kalau kita tengok daripada belah dalam, this is the tube from this part to this part, daripada belakang TV tu sehinggalah ke depan TV. Ni tube dia. Kalau nak nampak lagi ni daripada sini, yang saya underlinekan ni, this is the tube. So this tube is known as the cathode ray tube. Tujuannya apa? Adalah menghasilkan image pada skrin. Macam mana boleh hasilkan image? Siapakah ataupun benda apa yang menyebabkan image terbentuk di skrin tu? Kalau secara asal kalau awak pergi depan TV yang menggunakan CRT monitor dan awak perhati pada jarak dekat dengan skrin, awak dapati bahawa there will be pixels. Ada titik macam dot dekat skrin tu. Okay, that is actually the images form. Image tu terbentuk daripada titik-titik tu yang diberikan warna. So bila kita gabung jalinkan warna, kita dapat suatu image. Okay, mungkin awak tak nampak apa jalan, boleh search kat YouTube CRT monitor, ataupun boleh tengok lah dekat kampung kalau ada jiran-jiran yang ada CRT monitor tu, boleh tumpang tengok. Kalau yang masa Lenggong, seingat saya 2 tahun lepas ada lagi TV CRT dekat DS. Ada satu TV yang besar dekat DS tu, bahagian bilik warden tu, membelakangi bilik warden. Yang tu CRT monitor ataupun CRT TV. Saya tengok sikit sejarah, sebab saya tak nak terus pergi. Kita tengok sejarah sikit, kita kenal dulu, lepas tu baru kita tengok dalam dia. Okay, so sebenarnya cathode rays, saya belum cerita lagi apa itu cathode rays. Kita ambil dulu perkataan dia tu, nanti saya cerita cathode ray ni apa. Okay, cathode ray sebenarnya discovered ataupun dijumpai pada tahun 1869. Nama person yang menjumpai itu adalah Johann Hittorf. Okay, Johann Hittorf. Tapi selepas lebih kurang dekat-dekat 30 tahun, 1897, barulah CRT yang pertama telah diinovasikan ataupun dibina. Nama person tu adalah Ferdinand Braun. Okay, Ferdinand Braun menggunakan asas cathode ray yang dijumpai pada tahun 1869 oleh Johann Hittorf ni. Dia bina satu CRT, dan CRT tu lebih kurang bentuk macam ni. The first CRT built by Ferdinand Braun may look like this, a simple one. Okay, dia ada tube, kemudian dia ada wires, dia ada cathode dengan anode. Okay, itu as far as the basic one concern. Okay, kemudiannya dinamakan tube tersebut sebagai Braun tube. Sebab orang yang jumpa tu, that person is Ferdinand Braun, so dinamakan tube tu Braun tube. Apa yang dia buat baru? Dia menggunakan cathode diode. Okay, cathode diode nanti kita tengok. Dan ada skrin, dan skrin itu dilapisi oleh fosfor. Kenapa dilapisi oleh fosfor? Kejap lagi pun kita akan tengok. Kenapa Johann Hittorf dengan Ferdinand Braun ni, kenapa Ferdinand Braun dia boleh cipta, ataupun apa yang dia tambah baik. Alright, so pada tahun not until 1922, okay, John B. Johnson and Harry Werner Winhard, okay, created the first CRT use a hot cathode. Tadi gunakan cold cathode diode, sekarang guna hot cathode, yang digunakan sebagai commercial product. Maksudnya guna untuk TV, computers, apa sahaja yang ada skrin lah, telah pun dicipta pada tahun 1922. Okay, not long after that, 1934, the first CRT television were available commercially in Germany. Ni first orang Jerman yang cipta, dan company dia nama Telefunken.
Okay, mencipta televisyen pertama. Televisyen pertama bukan televisyen berwarna macam mana yang ada sekarang lah. Okay, alright. Since then, CRT technology was improved banyak kali dalam masa kehidupan. Even saya sekalipun, saya lahir tahun 88. Saya memang my apa panggil, my teenagers life, saya punya kehidupan remaja saya memang dipenuhi oleh skrin-skrin CRT. Okay, CRT monitor. Okay, telah pun ditambah baik. Kalau dulu-dulu kita tengok image dia blurry, tak berapa jelas, not sharp. So ia telah diimprove banyak kali. Akhirnya dapatlah image yang agak jelas dan juga clear lah, clear HD lah macam ni. Tapi sampai tahun lebih kurang tahun 2000, okay, selepas kita dah masuk dia panggil alaf baru time tu, okay, Y2K, the LCD technology suddenly become popular. Bukan suddenly lah, atas beberapa faktor dan juga inovasi yang berlaku, maka CRT monitor tidak lagi menjadi pilihan, tidak lagi dikeluarkan dalam mass production. Sebab apa? Awak boleh cuba sendiri. Awak cuba pergi angkat CRT monitor, okay, insya-Allah awak akan merasa lenguh. Dia berat, it is bulky and it is sangat berat lah, sangat berat, susah dipindahkan. Kalau kita nak letak di satu sudut, kita perlukan ruang yang besar. So when LCD was invented, the CRT monitor has become obsolete. Obsolete tu apa? Dah tak relevan lah kan. Jadi macam nak pupus lah. Saya rasa tak ada lah banyak dekat dunia ni CRT. Mungkin dekat muzium-muzium, sebab kita nak preserve kan teknologi yang asal lah, yang lama. Alright. So apa yang ada dalam cathode ray tube ni? Ni saya nak cerita ni, nak mula dah. Saya tak nak terus pergi kepada buku teks, sebab buku teks mungkin dia terus cerita secara direct. Saya nak pergi slowly kita build up. So cathode ray tube ni apa? Okay, dalam cathode ray tube saya beritahu ada satu bahagian dipanggil cathode. Okay, satu bahagian lagi dipanggil anode. Macam mana kita nak pastikan bahagian sini namanya cathode? Kita sambungkan kepada terminal negatif. Kita bawa dia, kita sambung kepada terminal negatif. Terminal negatif. Kemudian anode. Macam mana kita nak pastikan bahagian sini namanya anode? Kita sambung kepada terminal positif. Ni awak tak tahu, awak tak tahu lagi, tak tahu, entahlah kan. Sebenarnya sepatutnya awak dah tahulah cathode negatif, anode positif. Alright. Bila kita switch on, apabila kita switch on, berlaku pemanasan di cathode. Ni saya akan cerita lebih lanjut. Berlaku pemanasan di cathode menyebabkan ada suatu sinaran yang kalau awak tengok kat sini ada warna hijau. Okay, ada satu sinaran yang keluar daripada cathode menuju kepada anode. Apakah sinaran tersebut? Okay, secara ringkasnya saya bagi tahu. Kejap lagi saya cerita lagi ya. Secara ringkasnya saya beritahu, sinaran yang awak nampak berwarna hijau itu dipanggil sebagai cathode ray. Okey, sinar cathode. Sinar cathode. Sebab apa dia panggil cathode ray? Because it originated ataupun it is produced by cathode. Dihasilkan ataupun dikeluarkan oleh cathode. Sebab tu dia panggil sinar cathode. Macam tu. Dan apabila sedikit penambahbaikan dibuat, yang ni yang very basic one, very basic one. Bila kita buat sedikit pembaharuan, okay, seperti mana dalam gambar rajah sebelah kanan, masih lagi ada bahagian cathode. Okay, apabila kita switch on, bahagian cathode menjadi panas, lalu menghasilkan sinaran. Kali ni warna biru dalam gambar rajah ni. Kita dapati bahawa sinar cathode atau cathode ray itu boleh dipesongkan. Boleh dipesongkan. Instead of moving straight, we can make sure that the cathode ray can be deflected to any parts of the
screen. Boleh kita pesongkan kepada mana-mana bahagian pada skrin. Tujuannya apa? Kita tak nak image kita di tengah-tengah saja. Kita nak image terbentuk di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bawah. So we can deflect the cathode ray so that it move throughout the screen. Kita boleh injak-injakkan dia. Kita nak pancar dia kat atas boleh, kat tengah boleh, kat bawah boleh. Macam manakah caranya? Macam manakah caranya kita boleh deflect? Sekejap lagi saya akan cerita. Jangan risau, awak dengar dulu sepintas lalu. Saya akan cerita the complete complete situation dia. So awak boleh tengok dekat link ni, ada video yang saya dapati sangat mudah difahami, basic sajalah. Link ni saya letak dekat bawah juga. Awak boleh tengok dekat YouTube, ada satu animasi yang menunjukkan bagaimana cathode ray dihasilkan. Seperti mana saya beritahu tadi, cathode dipanaskan ataupun cathode akan menyebabkan suatu cathode ray terhasil yang kemudiannya akan dipancarkan kepada skrin. So daripada cathode pergi ke anode, akhirnya dipancarkan pada skrin membentuk suatu image. Kalau awak boleh tengok kat sini, dia ada satu dot warna hijau. Okey, dot hijau tu apabila kita gabung-gabungkan, kita akan hasilkan warna dan image. Okey, yang tu later on. Dan seperti mana saya beritahu tadi, apabila cathode ray itu didekatkan dengan magnetic field. Kenapa saya sebut magnetic field ni? Sebabnya kehadiran magnet. Apabila berlakunya kehadiran magnet, maka terdapat medan magnet di sini menyebabkan cathode ray tersebut akan terpesong. Itu kesan dia. Learning objective nombor 2. Saya bagi tahu kejap lagi macam mana kita nak pesongkan dia. Alright. Seperti saya bagi tahu tadi, cathode ray tube ni dulu-dulu digunakan dalam CRT TV, saiz besar tu kan, CRT monitor. Dekat mak-mak komputer awak, kalau sekolah-sekolah awak pun mungkin ada lagi. Okey. Dalam the most basic one, kita ada cathode ray tube yang menghasilkan dot merah ataupun sinaran berwarna merah. Yang atas ni, sinaran berwarna hijau dan sinaran berwarna biru. Okey, dipancarkan pada skrin membentuk kombinasi seperti berikut. Kenapa penting warna RGB ni, red, green, blue? Sebab apa? 3 warna ni adalah warna asas dan kita boleh menghasilkan warna lain dengan mencampurkan 3 warna asas ni, RGB kan. So kita nak hasilkan warna kuning, apa campur apa. Kita nak hasilkan warna brown, apa campur apa. So 3 ni main peranan untuk menghasilkan warna dan image pada skrin. Tapi akhirnya dengan kehadiran LED ataupun nama penuhnya light emitting diode, LCD, liquid crystal display, dan juga plasma, akhirnya CRT TV dan CRT monitor no longer relevant. Okay, obsolete lah. Sebab kalau LED, LCD dalam warna dia cantik kan, itu yang penting kan. Warna dia cantik, ringan dan juga mobile. Kita nak bawa pergi mana pun boleh. Nak bawa masuk dalam apa dipanggil, dalam ruangan yang sempit, kita nak even gantung pun boleh. Cuba awak ambil CRT TV ni yang besar gedabak ni, pergi gantung dia dekat dinding, tengok apa jadi. Silap-silap hari ni gantung, esok dah dekat bawah dah kan, terlampau berat lah. So now comes the first slide daripada buku teks awak. Ni saya ambil daripada buku teks awak. This is what your textbook looks like. Alright, kita nak pergi in detail. Tadi saya cerita sedikit sebanyak sahaja. Mesti awak sepatutnya dapat idea lah. Cathode ray tu apa? Cathode ray tu terbina atau terkeluar daripada satu bahagian dipanggil cathode. Okay, dipanggil cathode. Alright, so now kita nak pergi kepada what is thermionic emission, what is known as thermionic emission, and what is cathode ray. Kita nak kenal apa dia ni. Siapakah ataupun apakah proses thermionic emission dan cathode ray. Alright. Figure 5.1 explain the thermionic emission and production of cathode ray in a vacuum using extra high tension power supply.
Dalam makmal physics especially, awak akan jumpa dua jenis power supply. Kalau MR Selangor, saya boleh cerita in terms sudut pandang MR Selangor. Power supply ada dua jenis. Pertama yang warna biru yang biasa awak pakai, itu power supply biasa, power supply the conventional one. Satu lagi, kalau awak tengok dekat rak, dan even saya pernah tunjuk masa tajuk elektrik, power supply yang warna putih. Dia warna putih. Yang ni MSM Selangor, saya tak tahu lah MSM lain ataupun sekolah lain apa warna dia. Dia ada label EHT. EHT di situ bermaksud extra high tension. It produces voltage in the scale of kilovolt. Kalau power supply biasa, the most ataupun the highest voltage yang awak boleh supply ataupun keluar atau hasilkan adalah 12 volt ataupun 13. Kalau awak letak plus 1, dia jadi 12 plus 1 13 volt. That's it. Tak sampai pun 1000 volt. Tapi extra high tension power supply can give you up to kilovolt. Boleh pergi sampai 5000 volt. 5000 volt maksudnya 5 kilovolt lah. So it produces greater voltage, menghasilkan voltan yang sangat tinggi, voltan lampau tinggi. Kalau bahasa Melayu dia panggil voltan lampau tinggi. Itu maksud dia extra high. Extra high maksudnya menghasilkan voltan yang lebih besar. Alright. Saya tunjuk satu persatu apa yang berlaku dalam gambar rajah ni. Tengok betul-betul kerana ini sangat penting. Pertama, kita fokus kepada 6 volt power supply. 6 volt power supply ni datang daripada mana? Datang daripada power supply biasa tu, yang warna biru tu. Kita pun sambungkan, kita buka 6. Pak 3 kali kan? 2, 4, 6. Dapat 6 volt. Kemudian kita sambungkan kepada 6 volt power supply ni, kita sambungkan kepada tungsten filament. Nampak dekat sini? Tungsten filament. Okey, ni wire dia. Saya highlight nak bagi awak nampak ni. Sini penting, awak kena faham litar dia. Ni wire dia sambung dengan tungsten, lepas tu patah balik kepada terminal negatif. Alright. Apa berlaku kat sini? Sebaik sahaja kita switch on the 6 volt power supply, arus akan masuk dalam litar menyebabkan tungsten filament menjadi panas. Saya ulang balik. Bila awak on saja 6 volt power supply ni, tungsten filament akan menjadi panas. Tungsten filament akan menjadi panas. Itu je fungsi 6 volt power supply ni. Fungsinya adalah untuk meningkatkan suhu tungsten filament. Okay, the temperature of the tungsten filament will rise. Apa jadi lepas tu? Selepas tungsten filament menjadi panas, akhirnya apa berlaku adalah menghasilkan suatu elektron bebas. Okay, menghasilkan elektron bebas. Berapa banyak? Banyaklah. Bukan sebiji saja. Maka terbentuklah elektron-elektron ataupun menghasilkan elektron bebas di sekeliling tungsten tersebut. Imagine ada tungsten, dia jadi panas, membara tu, lepas tu release elektron. Of course awak tak nampak lah elektron dekat situ. So that electron will surround the tungsten filament. And because that electron have sufficient kinetic energy, okay, that elektron mempunyai kinetic energy yang cukup dan menyebabkan elektron tersebut meninggalkan tungsten filament. Asalnya dia dalam filament tu lah. Okay, dia keluar dan tinggalkan kawasan tungsten filament itu. This process is known as thermionic emission. This process is known as thermionic emission. Proses apa yang saya maksudkan ni? Proses di mana elektron bebas dihasilkan daripada permukaan
metal atau logam yang dipanaskan. So hari ini your first learning objective in this video is get to know about thermionic emission. Ia adalah suatu proses yang mana suatu metal kita panaskan dan metal tersebut akan mengeluarkan elektron. Okay, metal tersebut akan mengeluarkan elektron. Let's look at the word thermionic. Term here refers to harbor, heat. Okay, term membawa maksud harbor. Ionic here refers to electron. Ion. Okay, electron is one type of ion. So thermionic emission means something that is, a process that is making sure electron coming out from a heated metal. Okay, suatu metal kita panaskan. Dalam kes ni adalah tungsten. Bila kita panaskan, rupanya tungsten tu boleh keluarkan elektron. Elektron tu namanya elektron bebas. Proses tu kita panggil thermionic emission. Okay, saya harap awak boleh faham the first learning objective, the first part. Okay, thermionic emission adalah suatu proses. Emission means to emit, keluarkan, bebaskan. Thermionic, term maksudnya harbor, ionic means electron. So dia keluarkan elektron daripada proses harbor, daripada proses pemanasan, daripada metal surface. Move on. Sambungan daripada apa yang saya sebutkan tadi, apabila elektron terbebas daripada permukaan tungsten filament melalui proses thermionic emission tadi, elektron tu tak duduk diam di situ. Elektron tu tidaklah berkumpul di tungsten filament selama-lamanya. Okay, dia keluar daripada filament dan dia akan diarahkan kepada suatu bahagian. Okay, sebelum saya ceritakan tu, let's look at the next litar, next circuit. Tadi, sekejap ya, saya tengah. Okay, tadi saya cerita pasal the 6 volt power supply. Okay, apa tujuannya adalah disambungkan kepada tungsten supaya tungsten menjadi panas. Bila tungsten panas, elektron bebas dikeluarkan atau dihasilkan. Nama proses tu thermionic emission. Nah, tadi saya beritahu elektron tu tak duduk situ. Elektron tu akan bergerak kepada anode. Macam mana elektron boleh bergerak ke anode? Kerana wujudnya litar yang kedua ini. Let's look at litar kedua. So litar kedua adalah litar yang disambungkan kepada EHT, extra high tension power supply. Extra high tension power supply ni saya cerita dah tadi. Extra high tension means produce greater voltage. Kalau power supply biasa boleh pergi sampai 13 volt, extra high tension boleh pergi sampai 5000 volt. 5000 bukan 50. Kalau power supply biasa 50 pun tak sampai. Ini 5000 boleh pergi. Kau punya voltage. Voltage yang besar lah. So macam mana elektron boleh bergerak ke anode? Seperti yang awak belajar dalam even kimia ataupun sains, elektron charge-nya adalah negatif. Okay, electron is a negatively charged ion. So without any doubt, the electron will be accelerated towards anode, which is the positive terminal. So whenever kita ada negative charges dan kita dekatkan ataupun kita letakkan suatu positive terminal berdekatan, maka that electron atau that negative ion will attracted towards the anode. Sebab elektron charge negatif, maka dia tertarik kepada terminal positif, dan terminal positif itu dikenali sebagai anode. So note that saya guna perkataan accelerated ataupun accelerate. Saya guna perkataan dipecutkan, bukan bergerak. Awak tahu bahawa kalau ion negatif tertarik kepada terminal positif, dia tertarik je. Dia tertarik sahaja. Kenapa saya guna atau dalam buku teks awak menggunakan perkataan accelerate? Because we are using extra high tension power supply.
extra high tension power supply menghasilkan voltan yang sangat-sangat tinggi, okey, sangat-sangat tinggi, maka dengan kata lain menghasilkan elektrik ataupun medan elektrik yang kuat, very strong electric field. Di dalam tube ni antara cathode dengan anode ni ada electric field yang sangat kuat, very strong. So instead of just moving towards anode, it is accelerating. Bukan setakat dia bergerak sahaja, malah ia dipecutkan sebab electric field terlampau kuat. Electric field terlampau kuat. Okay. So saya dah cerita dah pasal accelerate tadi. Those electron are going to move in a straight line. Elektron tu dia tak akan terbelok ke mana-mana, and that electron are moving in a straight line without colliding with air molecules. Tidak akan berlanggar dengan sebarang molekul udara. Sebab apa? Di dalam tube itu kita telah pastikan tube ini adalah dalam keadaan vacuum. Apa maksud vacuum? Vacuum maksudnya tidak ada partikel udara. So elektron tak berlanggar dengan mana-mana partikel udara, maka dia bergerak lurus sahaja dan memecut ke arah anode. Memecut ke arah anode. Okey. Dan elektron itu akhirnya akan bergerak dengan halaju yang paling maksimum. Paling maksimum. Okey, ingat elektron tu dia ada kinetic energy sebab dia bergerak. Maka dia akan terus pergi sehingga ke anode sampai mencapai halaju paling tinggi. Right, kita move on kepada part ketiga. Part ketiga okey, adalah bahagian when a vacuum tube is connected to EHT power supply, the electron emitted from the cathode will be attracted to the anode at high velocity to form electron beam. Elektron tadi, cerita dia macam ni ya. Saya cerita balik di mula ni, nak bagi awak faham ni. 6 volt power supply ni tujuan dia untuk panaskan tungsten. Apabila tungsten panas, tungsten menghasilkan elektron yang banyak. Dipanggil elektron bebas, free electron. Dan elektron itu disebabkan sifatnya adalah negatif, maka ianya dipecutkan ke arah anode yang bercas ataupun yang dimaksud ataupun yang disambungkan kepada terminal positif. Sebab dia anode kan. So kita sambung dengan terminal positif. This electron akan accelerated towards anode. And because of elektron tu dipecutkan, okay, dipecutkan, ia dipanggil sebagai electron beam. Okay, dan disebabkan elektron itu bergerak dengan halaju yang sangat tinggi, okay, ataupun elektron yang dipecutkan itu berada dalam halaju yang tinggi, this high velocity electron beam is known as cathode rays. So dekat sini learning objektif pertama. Tadi awak tahu dah thermionic emission tu apa kan? So what is cathode ray? Cathode ray is tidak lain tidak bukan adalah suatu elektron yang bergerak laju. Elektron yang bergerak biasa-biasa kita panggil elektron lah. Tapi kalau kita pecutkan dia, elektron tu kita pecutkan dengan velocity yang tinggi, maka kita panggil dia cathode rays. So bila awak berdepan dengan siapa-siapa yang tanya awak, cathode ray tu apa? Cathode ray tu is a fast moving electron. Fast moving electron ataupun high velocity electron beam. Kalau KBSM kita guna 3 perkataan ni, fast moving electron, elektron yang bergerak pantas. Kalau the KSSM, as far as the textbook concern, dia tulis kat sini high velocity electron beam. Okay, so that is cathode ray. So cathode ray tube ni apa? Satu tube yang menghasilkan cathode ray. Yang menghasilkan cathode ray. Kalau orang tanya cathode ray itu apa? Elektron yang bergerak pantas. Okay, so the electron beam will complete. Electron beam yang dipancarkan kepada anode ni akhirnya masuk ke dalam litar yang disambungkan kepada milliammeter dan complete the circuit. So bila complete the circuit, the milliammeter akan give you reading of the current flowing. Current tu akan dapat dibaca oleh milliammeter. Okey, selagi mana kita sambungkan dia lah.
Tapi apabila kita switch the terminal, if the connection is reverse, apabila connection EHT tu kita reverse, maksudnya sini kita tak negatif, sini kita tukar kepada negatif terminal, kita tukar yang ni kepada positif terminal, milliammeter tidak memberi sebarang bacaan. Tidak memberi sebarang bacaan. Sebab apa? This negative here will cause this part become cathode. Sini jadi cathode. So elektron nak pergi mana? Elektron charge negatif, takkan dia nak pergi kepada another negative terminal. Tak boleh, dia akan repel. So the electron are not going to travel to this part, thus not producing a complete circuit. The milliammeter takkan bagi bacaan arus sebab litar dia tak lengkap. So arusnya tidak dapat dibaca oleh milliammeter. Okay, alright. Saya rasa yang ni saja untuk part 1. Saya akan bincangkan the next part. Apakah kesan electric field dan magnetic field dalam cathode ray, macam mana dia boleh dipesong-pesongkan. Okay, kita jumpa dalam part 2. Saya rasa part 1 dah terlampau panjang. Awak fahami dulu apa itu thermionic emission dan apa itu cathode ray, bagaimana ianya dihasilkan melalui apa yang saya ceritakan tadi. Okay, good luck, all the best. Jumpa lagi dalam part 2. Terima kasih.